السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله وأهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Seperti mana dalam jihad kena ada keadilan, begitu juga dalam infak. Ayat wa anfiqu fi sabilillah, dalam ni ada asbabun nuzul, iaitu hadis mengenai para sahabat apabila didapati gangguan orang kafir luar sana sudah berkurangan, maka mereka mula sibuk untuk memperbaiki kebun-kebun mereka, mula sibuk untuk mengislahkan tanaman-tanaman mereka, nak memulihkan tanaman-tanaman mereka supaya bertambah hasil. Jadi tidak lagi menumpu kepada memerangi musuh ataupun tidak lagi menumpu kepada
jihad. Ikuran pada beberapa orang sahabat yang buat keputusan demikian, Allah Ta'ala turunkan ayat, iaitu wa anfiqu fi sabilillah, dan hendaklah kamu terus menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala bagi tujuan jihad. Tidak boleh berhenti. Ada gitu. Hendaklah kamu terus menginfakkan harta di jalan Allah bagi tujuan melengkapkan jihad. Tidak boleh berhenti daripada infak. Tidak boleh berhenti daripada jihad. Walaupun apa saja suasana daripada orang kafir, mereka ganggu atau tidak ganggu, agama ni tetap disebarkan. Agama tetap diperjuangkan supaya manusia selamat. Mana kita berjihad bukan kerana gangguan. Kita berjihad kerana nak sebar agama Tuhan. Jadi ini adalah merupakan suatu daripada asbabun nuzul daripada segelintir sahabat yang telah membuat keputusan nak tumpukan masa dan tawajuh mereka kepada memperbaiki kebun dan tanaman mereka dan menangguhkan perkara-perkara jihad. Yang jihad pada masa itu adalah semata-mata untuk menyebarkan agama. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa anfiqu fi sabilillah, dan hendaklah kamu terus menginfakkan harta di jalan Allah bagi tujuan jihad untuk menegakkan agama. Wala tulqu bi aidikum. Sini sebut aidi maknanya tangan. Tapi yang dikenaki dengan tangan adalah diri. Jadi sini bi anfusikum. Bi aidikum dengan makna bi anfusikum. Dan jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kebinasaan sini ialah berhenti daripada infak, berhenti daripada berjihad. Umat Islam apabila dia berhenti daripada infak harta untuk jihad dan berhenti daripada jihad, maka mereka dikira berada dalam kebinasaan. Kebinasaan. Oleh kerana itu, wa ahsinu, hendaklah kamu ikhlas dalam menginfakkan harta, bukan kerana didesak oleh sesiapa. Sini Allah beritahu, oleh kerana itu kamu semua hendaklah ikhlas di dalam menginfakkan harta. Di sebalik infak itu, kamu akan dapati kesannya agama dapat ditegakkan dengan baik. Jadi arahan pertama, arahan infak. Arahan kedua, ikhlas dan dalam infak. Jadi tidak menginfakkan harta, tidak meneruskan jihad, seperti seseorang itu mencampak diri dalam kebinasaan. Ini yang difahami oleh para sahabat. Karena perkara ini turun tentang mereka. Jadi ini salah satu ayat yang perlu diketahui asbabun nuzul. Asalnya gitu. Taklukah dengan mana? Mencampakkan diri dalam kebinasaan bermakna tidak meneruskan infak dan jihad. Dalam gitu pun wa ahsinu, jangan kamu menginfakkan harta itu adalah terpaksa. Bahkan adalah infak harta dengan cara sukarela, dengan ada maksud. Infak ini bagi tujuan untuk menegakkan agama Allah. Jihad dibuat kerana nak menegakkan agama Allah. Jadi perkara yang berhubungan dengan Allah tidak dikira terpaksa, bahkan dikira suatu bakti, suatu perjuangan, suatu bakti hamba kepada Allah. Inna Allah yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang memiliki sifat ikhlas, buat sesuatu betul-betul mengikut peraturan dia, seperti mana zahir, begitu juga dalaman, seperti mana luar, begitu juga dalam. Sebab apa? Islam dia tidak mahu tengok kulit saja. Dia nak semua sekali dengan isi-isi. Seperti telur, dia ada kuning, dia ada putih, dia ada kulit. Tengok pada zahir kulit semua, tapi tak semestinya dalaman tu bagus. Jadi yang dikenaki dalam ihsan bermakna seperti mana zahir sama saja kamu. Begitu juga kuning dan juga putih.
iman dan juga amal yang ada pada diri kamu itu mestilah khusyuk dan ikhlas. Jadi sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang muhsinin, yang memiliki sifat yang baik. Jadi apabila orang baik ni, dia nak supaya orang lain pun jadi baik. Setelah berlalu dua tajuk, jihad dan infak, maka diselangi dengan islah. Diselangi dengan islah. Islah di sini adalah haji. Jadi puasa islah, solat islah, haji islah. Haji islah. Jadi perkara-perkara yang dikira islah adalah daripada rukun Islam. Cuma haji diberitahu dalam ayat ini selepas jihad. Kerana apa? Kerana jihad memang berlaku lebih dahulu daripada haji. Lebih dahulu daripada umrah. Jihad berlaku dengan mana qital tahun 2 Hijrah. Umrah berlaku pada tahun 6 dan 7 Hijrah. Haji berlaku pada tahun 9 Hijrah. 9-10 Hijrah. Jadi 10 Hijrah itu adalah waktu haji. Peperangan terakhir tahun 9 Hijrah. Perang Tabuk. Dan haji adalah pada tahun 10 Hijrah. Amalan islah yang paling akhir Nabi buat. Amalan islah yang paling akhir Nabi buat. Dan amalan islah haji adalah amalan islah tidak tahunan dan tidak mingguan. Tidak bulanan. Semua hidup sekali. Tuntutan haji semua hidup sebagai fardunya sekali. Jadi islah dalam tajuk haji ini semua hidup sekali. Tapi tetap dia memberi makna islah. Manusia akan berkumpul di satu tempat atas maksud yang sama. Menyahut seruan Allah Ta'ala untuk melakukan haji. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi semua hidup sekali. Jadi islah jenis ini sekali semua hidup dibuat oleh umat Islam. Daripada seluruh umat Islam yang ada kemampuan, baik dari segi bekalan, baik dari segi tubuh badan dan selamat perjalanan. Cuma banyak perkara yang akan diberitahu dalam ayat sebagai pembetulan. Pembetulan rusam haji yang dikira sudah menyimpang dan sudah tersasar daripada asal maksud haji. Walaupun haji masih ada dibuat oleh orang musyrikin, orang Arab, tapi haji itu sudah dikira tersasar. Pertama sekali kerana akidah mereka tak betul. Pergi buat haji atau maksud tauhid, rupanya mereka tu akidah syirik. Jadi asas amal haji mereka sudah tidak betul. Walaupun mereka buat haji tahun tiap tahun, tapi haji mereka tidak makbul kerana tidak menepati perkara-perkara yang sepatut pada haji. Mana boleh buat haji satu perkara, makbulnya haji itu pun satu perkara lain. Boleh katakan tiap tahun Mekah dihidupkan dengan haji. Adanya tawaf, adanya sa'i, adanya umrah. Sebab orang Mekah dan orang Arab sekitar yang nak melakukan amal agama Nabi Ibrahim, dia akan buat. Tapi tidak makbul kerana pertama sekali akidah mereka sudah rosak, sudah tersasar daripada asalnya mentauhidkan Allah. Jadi Allah beritahu, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan kamu semua hendaklah sempurnakan haji dan umrah dengan Allah Ta'ala. Jika kamu sudah dalam ihram untuk buat haji atau umrah, fa in uhsirtum, apabila kamu ditahan oleh musuh atau kamu ditahan kerana sakit, tak mampu untuk meneruskan haji, maka fa'alaikum sini muqaddar, maka wajib ke atas kamu ma istaisara minal hadi, binatang yang mampu kamu cari daripada binatang yang akan dihadiahkan di tanah haram. Apabila ada ihsar kerana musuh menghalang, tertahan dengan sebab musuh halang kamu atau tertahan dengan sebab sakitnya kamu, maka kamu hendaklah sembelih paling-paling kurang biri-biri yang cukup umur untuk haji, untuk dikira dam sebagai suatu sembelihan bagi penyempurnaan umrah atau haji. Wala tahliqu ru'usakum, janganlah kamu gopoh mencukur rambut kamu hatta yablughal hadyu mahillah, sehingga binatang itu sampai kepada tempatnya untuk disembelih.
Dulu kalau sembelih bagi umrah di Safa, kalau sembelih untuk haji di Mina. Faman kana minkum maridan, maka siapa di kalangan kamu yang sudah dalam ihram, sakit, au bihi adam min ra'sihi, atau padanya gangguan pada rambutnya oleh sebab kutu dan sebagainya. Sedangkan tak boleh nak digugurnya rambut apa-apa bulu pada badan tu semasa ihram. Tapi apabila sakit ataupun gangguan pada rambutnya kerana kutu, maka terpaksa rambut digugurkan. Kadang-kadang terpaksa dilanggari sedikit sebanyak pantang larang ihram. Maka untuk perkara seperti itu, fafidyah, kena bayar fidyah. Cukur rambut dengan sebab gangguan pada kepala oleh kutu, kena bayar fidyah. Yakni min siyamin, puasa 3 hari. Au sadaqatin, ataupun diberi pilihan bagi sedekah kepada 6 orang miskin. Ataupun dibagi pilihan nusukin, mana sembelih. Paling-paling kurang biri-biri. Fa'idha amintum, apabila kamu tidak diganggu, aman daripada gangguan musuh. Apabila kamu aman daripada gangguan musuh, sama ada aman daripada gangguan musuh pada awal lagi sebelum memulakan ihram, ataupun aman daripada gangguan musuh setelah kamu dalam ihram. Maka faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj, maka siapa yang berseronok dengan melakukan umrah lebih dahulu, berselang dengan tahallul, kemudian untuk meneruskan haji, famastaysara minal hadi, maka apa yang mampu bagi dia untuk disembelih sebagai dam daripada binatang. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak ada duit atau tidak ada harta untuk cari binatang bagi bayar dam, ganti dianya fasiyamu thalathati ayyamin, dia kena berpuasa ganti dam sembelih, dia kena berpuasa 3 hari fil haji, pada masa haji, wa sab'atin, dan campur lagi 7 hari idza raja'tum, apabila kamu kembali tempat kamu. Tilka asyaratun kamilah, 3 semasa haji dan 7 semasa balik adalah merupakan bilangan 10 yang cukup. Zalika, dam ini semua, liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, bagi orang yang tidak duduk di tanah haram. Orang buat haji qiran ataupun haji tamattu', orang inilah wajib dam. Jadi orang yang duduk di tanah haram, dia tidak boleh buat haji kecuali haji orang yang mana duduk di Mekah. Liman lam yakun ahlu hadirul masjidil haram. Dam tadi untuk orang buat haji 2 jenis. Satu, haji tamattu', kerana dia berseronok di antara umrah dengan haji, maka dia kena bayar dam. Satu lagi haji qiran. Haji qiran adalah haji Nabi, sebagaimana dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam begitu panjang lebar. Hadis itu menjelaskan tentang haji Nabi adalah haji qiran. Kedua-duanya ini haji dikira haji yang kena bayar dam. Orang Mekah tidak. Hadiu ataupun dam ini untuk orang selain pada orang Mekah. Untuk orang selain pada Mekah. Orang yang duduk di Mekah, dia ada satu cara saja. Sebab tu dia tidak perlu bayar dam. Dam tadi, liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dam, sembelih kambing ataupun lebih besar pun tidak ada masalah, kepada orang yang tidak duduk di tanah haram. Di tanah haram. Jadi orang duduk tanah haram, untuk mereka itu adalah haji ifrad. Untuk tanah haram, haji mereka adalah haji ifrad. Haji ifrad tidak perlu bayar dam.
Jadi dalam ayat ni jelas kepada kita dua perkara. Haji tamattu' sebab ada hubung kait dengan bayadah, dan haji ifrad, haji yang mana orang Mekah akan buat. Orang Mekah akan buat haji ifrad, orang yang duduk di Mekah. Jadi mereka tak perlu bayadah. Adapun haji Nabi sendiri dia buat haji kiram. Jadi untuk haji kiram dalam hadis, manakala haji tamattu' dengan ifrad duduk sini. Jadi apabila disebut lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, bermakna orang yang duduk di Mekah dia bukan haji dia. Tamattu' dengan kiram ini bukan haji dia, bahkan haji dia adalah haji ifrad. Jadi 3 jenis haji, 2 ada dalam ayat, 1 tu ada dalam hadis. Penjelasannya di sana. Waktu haji pula, al-hajju ashhurun ma'lumat. Waktu haji adalah beberapa bulan. Beberapa bulan. Jadi Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi akhirnya pada Zulhijjah. Inilah musim haji. Jadi al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu beberapa bulan. Itulah musim dia. Faman farada fihinna al-hajja. Peraturan buat haji. Maka siapa yang berniat untuk melakukan haji pada bulan haji, maka peraturannya fala rafatha. Janganlah dia bergaul dengan isteri. Wala fusuqa, dan janganlah pula dia melakukan maksiat dan apa perkara yang dikira fasik. Wala jidala, dan jangan bertengkar, berbantah-bantahan pada masa haji. Sebab maksud haji adalah berkumpul ramai-ramai untuk mengingati Allah. Jadi kalau ada perhubungan dengan isteri, kalau ada perbuatan maksiat, kalau ada pertengkaran, jadi maksud asal haji akan jadi maksud daripada penunaian haji untuk mengingati Allah dan untuk bersatu dan berpatunya umat Islam tak akan tercapai, akan hilang maksud dia. Ini peraturan haji. Jadi kita kena gambarkan haji ni orang mari setahun semua hidup sekali. Kadang-kadang waktu kali pertama, kali terakhir itulah dia. Maka ketika dia pergi, dia bertemu dengan orang lain. Bukan orang Arab saja. Walaupun di Mekah ada orang Ajam. Orang Ajam satu dunia. Jadi amalan ni kali pertama atau kali terakhir, berhimpun semua manusia dengan maksud untuk ingat Allah, islah diri supaya memahami kita walaupun duduk di mana-mana pun di pada masyarakat jenis ini semuanya sama saja. Sebut kata manusia, dia sama saja. Tidak ada apa-apa kelebihan. Yang lebihnya Allah. Jadi banyaklah puji Allah, banyaklah sujud pada Allah. Jadi Allah bagi lebih, jadi lebihlah dia. Kalau Allah tak bagi lebih, manusia sama saja. Pakaian sama, laungan sama. Jadi oleh kerana itu peraturan yang perlu dijaga. Janganlah ada hubungan dengan isteri kerana ia melemahkan amal haji. Janganlah ada perbuatan maksiat-maksiat lain kerana dia juga akan melemahkan dan mengurangkan pahala-pahala haji. Dan juga jangan ada bertengkar sama sendiri oleh kaum umat Islam menyebabkan berlakunya perpecahan. Ini semua peraturan. Oleh kerana itu banyak kalah buat amal baik. Mabrurnya haji seorang tu dengan sebab banyak buat amal baik. Buat baik di antara dia dengan Allah, buat baik dengan hamba yang lain. Oleh kerana itu Allah kata, wa ma taf'alu min khairin, apa sahaja yang kamu lakukan daripada amalan-amalan baik. Sama ada amalan baik itu berupa ibadat kamu dengan Allah, ataupun banyak kala amalan baik di antara kamu dengan hamba Allah yang lain. Ya'lamullah, Allah mengetahui untuk dia balas. Buatlah apa-apa yang nak buat, asalkan dia amalan baik yang boleh memberi pahala, Allah tahu untuk dia balas. Orang Yaman, dia mari ke Mekah dengan berbekalkan
dengan berbekalkan tawakal. Dia mari ke Mekah dengan berbekalkan tawakal. Bekal tak bawa, tawakal saja. Lama kelamaan tawakal dia jadi da'i. Maka dia terpaksa menada tangan minta kepada jemaah haji lain. Jemaah haji lain. Jadi perkara itu suatu resam yang tidak baik. Sebab asal haji dituntut bagi orang ada bekal. Dituntut bagi orang ada bekal. Orang tidak ada bekal, tidak dituntut untuk melakukan haji. Kononnya kata mereka, kami al-mutawakkilun, kami ni semua orang bertawakal. Tapi apabila berdepan dengan suasana, putus bekal yang mereka bawa yang sangat sedikit, mereka mula menyusahkan. Menyusahkan orang lain. Dan orang lain bawa bekal sekadar keperluan masing-masing. Tapi mereka mari, bila putus bekal, tawakal mereka pun sudah tidak ada, menyusahkan orang lain. Islam tidak mahu gitu. Tempat ramai-ramai begini, kita tak boleh menyusahkan orang lain. Kalau mari datang untuk melakukan ibadat, masing-masing bawa bekal. Jadi Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا, dan hendaklah kamu semua berbekal bagi tujuan untuk menunaikan haji. Lama mana kamu nak duduk di sini, baik perbelanjaan semasa kamu dalam safar, ataupun kamu duduk di Mekah, ataupun belanja yang kamu akan tinggalkan kepada orang di bawah nafkah kamu, biar cukup. Jadi berbekallah kamu semasa menunaikan haji. Walaupun begitu, fa inna khairaz zad at-taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa sini maknanya tahan diri daripada meminta-minta. Sebaik-baik bekal adalah tidak meminta. Maknanya kalau kamu mari dengan tidak ada bekal, tidak ada masalah. Yang masalah timbul apabila kamu meminta menyusahkan orang lain. Ataupun orang tu bawa bekal, tiba-tiba bekalnya hilang. Allah takdirkan dicuri. Seperti tak ada bekal juga. Jadi apabila begitu, apa yang perlu dibuat? Jangan minta pada orang. Jangan meminta pada orang. Jadi sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa di sini tidak meminta. Bahkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh memberi bantuan dengan cara biasa, Allah Ta'ala juga boleh memberi bantuan dengan cara luar biasa. Luar biasa. Jangan menyusahkan orang lain. Kita minta pada Allah, Allah Ta'ala akan beri bantuan. Jadi asalnya kena bawa bekal. Bawa bekal. Maknanya kalau orang pergi tak bawa bekal, tidak ada masalah. Yang masalahnya bila dia menyusahkan orang. Kalau dia pergi dengan betul-betul tawakal yang sempurna, tidak ada masalah. Tidaklah kata satu syarat sampai-sampai pergi dengan tak ada bekal, tak sah haji dia. Tidak. Sana jangan ganggu orang lain. Perhimpunan ramai orang jangan ganggu orang lain. Orang lain dengan bekal masing-masing. Lebih baik daripada itu adalah bila kamu bagi kepada orang lain, bantu orang lain. Sebab itulah pada masa haji kita dapati, kita nampak macam orang bagi barang tu bukanlah kerajaan bagi. Orang buat haji lah. Dia bawa sejumlah duit yang lebih, dia bagi air, dia bagi tu, dia bagi ni untuk jemaah haji. Dan itu sebenarnya tuntutan. Daripada ayat, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Apa saja yang kamu buat daripada amalan kebajikan, baik bantu orang lain, baik berdoa, baik banyak ibadat, Allah tahu untuk dia balas. Kesemua perkara dalam masalah haji berasal kepada takwa. Wattaquni, kamu semua wahai hamba, takutlah sungguh-sungguh kepada aku, ya ulil albab, wahai orang yang ada akal. Wahai orang yang ada akal. Mari jauh-jauh bawa bekal yang lebih. Dan boleh juga bawa sesuatu untuk diniagakan. Boleh juga bawa sesuatu. Dibenarkan. Jadi perjumpaan umat Islam dalam masa melakukan haji, boleh juga berjual beli, berniaga setelah haji selesai. Jadi laisa alaikum junah, Allah kata tidak menjadi kesalahan kepada kamu an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kamu mencari kurniaan daripada Tuhan kamu dengan cara perniagaan. Di sini bukan sembarangan perniagaan. Perniagaan selain beruntung,
kita juga akan memberi bantuan kepada Islam lain. Barang-barang pertukaran ini juga akan mengingatkan orang Islam lain apabila mereka balik ke tempat masing-masing, dia akan tengok ni barang daripada Turki, ni barang daripada Cina Islam, ni daripada barang Afrika Islam, ni daripada barang orang Asia Islam. Jadi pertukaran barang menguntungkan mereka. Pertama, barang tu apabila orang negara dia bawa mari jadi murah. Orang ni bawa mari negara dia sendiri murah, tidak ada apa-apa pun perlu ditambah. Jadi pertukaran berlaku, keuntungan berlaku, dan kemesraan dan perpaduan berlaku. Sebab tu Allah beritahu, laisa alaikum junah, tidak ada menjadi kesalahan kepada kamu antabtaru, untuk kamu mencari fadlan, kurniaan daripada perniagaan min rabbikum, daripada Tuhan. Sini ada kelonggaran. Fa idza afattum, maka bila kamu bertolak min arafatin, daripada pada Arafah. Pada Arafah, petang hari yang ke-9, fazkurullah, maka apa yang kamu kena buat, banyak sebut nama Allah. Latihlah diri kamu daripada menyebut lain-lain kepada menyebut banyak nama Allah. Sini diberitahu berkali-kali. Dan itulah alamat haji mabrur. Di tempat perhimpunan, manusia tentu akan ada modal untuk berbuat. Di tempat perhimpunan orang tak kenal, tentulah ada modal banyak untuk berbuat, untuk bersembang. Tapi apa arti? Jadi perkenalan boleh, tapi bersembang kau dunia tidak sangat digalakkan. Sebab tu Allah beritahu, apabila kamu bertolak saja daripada Arafah, sebab masa tu sangat-sangat tidak panjang, daripada siang hari sampai petang hari, maka kena bertolak. Fazkurullah, maka banyaklah kamu doa dan berzikir kepada Allah. Lebih-lebih lagi indal masy'aril haram, di Muzdalifah, di kawasan bukit Muzdalifah, dan di situ bermalam. Wazkuruhu, kamu kena ingat Allah Ta'ala pula, kama hadakum, sebagaimana dia telah bagi kepada kamu taufik, dia telah bagi kepada kamu hidayah. Taufik dan hidayah untuk apa? Untuk dapat buat haji, untuk melakukan sembahyang, untuk melakukan syariat Islam. Jadi semua ni adalah daripada taufik dan jasa Allah Ta'ala semata-mata. Jadi nak membalas, kita kena bersyukur dengan cara menyebut Allah. Wa in kuntum min qablihi, sesungguhnya kamu sebelum ini laminadh-dhalin, daripada golongan yang sesat. Kamu sebelum ni kamu kena sedar kamu adalah golongan sesat. Macam mana seandainya kamu mati sebelum tu? Sangat teruk, sangat bahaya. Allah bagi kepada kamu hingga sampai ke sini, maka janganlah dalam masa singkat ini kamu duduk sibuk kau lain. Jadi di antara perkara yang memberi kesan kepada haji, apabila nak jadikan dia mabrur, banyak ingat Allah. Mana sini kena putus hubungan dengan makhluk kecuali perkara yang terpaksa. Banyak ingat Allah. Dan kita nampak dalam suasana haji, orang banyak nak beritahu benda lain, banyak bercerita benda lain. Duduk di Arafah pun masih cerita kampung dia, duduk di Muzdalifah pun masih sibuk cerita kampung dia. Tak habis-habis. Jadi arahan-arahan Allah Ta'ala semua kepada kesempurnaan. Apabila dah tinggal segala kampung halaman, tinggal sanak saudara, mari sini dengan melihat semua kita adalah jenis yang sama. Apabila dibangkitkan daripada masyarakat, manusia tidak ada apa-apa. Kecuali mana orang yang ada hubungan lebih dengan Allah Ta'ala, maka dia jadi lebih. Jadi sepatutnya dia kena ingat Allah. Kama hadakum, sebagaimana dia telah bagi hidayah pada kamu, sehingga kamu boleh buat haji seperti ini. Dan kamu dulu sebenarnya daripada golongan yang sesat. Orang Quraisy, dia buat satu pesan baru. Tujuannya nak angkat golongan dia, supaya dihormati sentiasa pada orang lain. Jadi apabila haji, Masjid Haram dia jaga, bagi air zam-zam dia buat, berbagai-bagai benda tu dia seolahnya menjadi kaki tangan masjid. Yang orang lain terpaksa berendah diri dengan dia. Satu lagi resam jahiliah yang ada pada masa tu ialah Quraisy, dia tidak pergi daripada Arafah, dia duduk di tempat lain. Masa orang Arab lain pergi duduk berimpun daripada Arafah, mereka Quraisy yang digelar Humus, dia duduk tempat lain.
Mana kalau orang pergi buat haji, orang tanya, ni kumpulan mana? Supaya ada di antara mereka faham, oh, no orang Quraisy, orang tak berdosa. Duduk hari-hari dekat dengan Kaabah. Kita orang berdosa duduk sini. Jadi, dengan cara ni, dia boleh angkat diri dia untuk sentiasa dihormati. Sentiasa dihormati. Itu maksud daripada resam jahiliah. Allah tak beritahu perkara itu adalah rekaan Arab. Rekaan orang Quraisy. Tidak betul. Semua orang bila buat haji kena berhimpun di tempat yang sama. Jadi thumma afidu min haitsu afadun nas. Kemudian hendaklah kamu beredar daripada tempat orang ramai lain-lain beredar. Asalnya kepada orang Quraisy lah. Kamu kena berhimpun di Arafah dan beredar daripada situ ke Muzdalifah seperti mana orang lain-lain. Wastaghfirullah, wahai orang Quraisy, kamu hendaklah minta ampun kepada Allah banyak-banyak kerana resam lama yang kamu masih hidupkan. Jadi ayat ni juga ada hubungan dengan asbab nuzul. Asbab nuzul. Jangan nampak kamu kumpulan yang hebat. Jangan nampak kamu ni golongan yang lain daripada yang lain. Apabila berada di pada Arafah, dia sama seperti pada masyarakat. Amal sahaja memberi nilai lebih kepada seorang. Wastaghfirullah, kamu semua wahai orang Quraisy, beristighfarlah kepada Allah Ta'ala di atas resam salah yang kamu ada-adakan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasih. Jadi kita sentiasa kena ingat, ayat Allah Ta'ala yang diturunkan untuk haji, dia dua dalam satu. Di samping nak beritahu haji dan hikmahnya, dia juga nak beritahu kesalahan-kesalahan cara lama jahiliyah perlu ditinggalkan. Dua dalam satu. Kadang-kadang teguran kepada Yahudi, kadang-kadang teguran kepada musyrikin. Fa idza qadaytum manasikakum, apabila kamu telah selesai haji kamu pada hari yang ke-10, apabila ada padanya beberapa perkara, sudah berlaku amalan melontar, sudah berlaku melontar jumrah, dan sudah berlaku gunting dan cukur. Jadi apabila kamu telah selesai menunaikan haji, tinggal lagi perkara wajib haji. Perkara wajib haji bermalam di Mina. 3 malam atau 2. Fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ketika selesai haji, mereka kadang-kadang zaman dahulu masing-masing duduk menceritakan kaum kerabat mereka, asal keturunan mereka, berbangga-bangga dengan cerita keturunan masing-masing. Orang ni beritahu dia datuk nenek dia begini, orang tu pula kata kami pula begini. Jadi sudah haji duk beritahu kebesaran datuk nenek, sehingga membawa pada perbalahan. Baru sudah haji membawa kepada perbalahan, sebab masing-masing nak angkat kabilah masing-masing. Jadi Allah Ta'ala basmi perkara itu. Kamu kena ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Kadzikrikum aba'akum, seperti mana sebelum ni kamu banyak mengingat datuk nenek kamu. Au ashadda dzikra, atau lebih lagi daripada itu. Lebih lagi daripada itu. Mana banyak kalah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma manusia dibahagikan kepada beberapa golongan. Ada di antara manusia, fikiran dia hanya untuk dunia semata-mata. Doa dia pun untuk dunia. Dia pergi ke Kaabah macam masyarakat kita ni. Dia pergi ke Kaabah, dia nak doa apa? Panjang umur. Buah rezeki. Batu stop. Jauh-jauh daripada pelusuk dunia mari nak minta panjang umur. Kalau boleh tak mati. Dan murah rezeki. Kalau boleh, rezeki dia tak putus-putus. Itu tak kena cara. Di sini Allah Ta'ala beritahu, فَمِنَ النَّاسِ, maka di antara manusia, مَنْ يَقُولُ, orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, Tuhan kami, bagilah kepada kami dunia sahaja. Benda lain tidak penting. Orang ni orang jenis celaka. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ مِنْ خَلَقٍ, maka oleh kerana dia minta dunia sahaja, sedangkan Allah bagi kepadanya peluang untuk dunia akhirat. Jadi wama lahu fil akhirah, tidak ada lagi
baginya di akhirat nanti min khalaq, sebarang bahagian pun untuk dibalas. Dia berdoa kepada Tuhan, minta dunia saja. Wa minhum, ada di antara mereka yang bertuah, yang bahagia. Daripada kalangan yang bertuah. Mereka ni diberi kefahaman. Iaitu mereka berdoa, man yaqulu, orang yang bertuah, dia berkata dalam doa dia, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya, sini diadakan maf'ul, bagilah kepada kami dalam dunia ini hasanatan. Hasanah maknanya nak kebaikan, bukan nak dunia semata-mata, nak kebaikan dalam dunia. Tadi Rabbana atina fid dunya, tak ada apa-apa maf'ul, bagilah pada kami dalam dunia. Orang yang bertuah, dia doa hasanah dalam dunia. Sebahagian ulama tafsir, dia tulis makna hasanah sini dengan berbagai-bagai tulisan, di antaranya isteri yang solehah, anak yang soleh, berilmu, bertakwa, amal tuman, macam-macam. Tapi bermakna dunia sendiri yang perlu kita minta adalah hasanah. Perkara yang boleh memberi keuntungan agama. Di sebalik dunia tu ada keuntungan agama. Itu hasanah dunia. Jadi, wahai Tuhan kami, bagilah kepada kami di dunia ini hasanah. Suatu perkara yang bentuk zahirnya dunia, tapi boleh menguntungkan juga kepada agama. Wa fil akhirati hasanah, bagi kepada kami di akhirat nanti hasanah. Hasanah akhirat syurga. Dan pertemuan dengan Allah, melihat wajah Allah. Jadi apabila dapat dua ni, dapat segala-galanya. Tambah tiga lagi, yang ketiga, waqina adzabannar, dan jauhi dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Boleh hasanah dunia, boleh hasanah akhirat, selamat daripada api neraka, nak apa lagi? Inilah orang betul. Allah berfirman, ulaika, orang bersifat seperti itu, lahum nasibum mimma kasab. Mereka akan dapat bahagian daripada apa yang mereka telah ikhtiar. Minta apa yang mereka minta, Allah akan bagi. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Ta'ala sangat cepat menghisap amal. Diulangi pula wazkurullah, tengok. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan setelah haji kamu didapat ditunaikan, ada 3 hari lagi, semasa itu kamu diberi 2 pilihan. Diberi salah satu di antara 2. Semasa duduk di Mina untuk melontar. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan kamu banyakkan ingat kepada Allah pada hari-hari 13, hari 11, 12, 13 tasyrik. Dia merupakan wajib haji. Faman ta'ajjala fi yawmain, maka sesiapa yang ingin bersegera meninggalkan Mina dalam 2 hari saja, dia nak duduk di sana. Siapa dia yang ingin segera tinggalkan Mina dengan hanya duduk 2 hari saja, fala ithma alaih, tidak ada menjadi kesalahan dan dosa untuk dia tinggalkan. Wa man ta'akhara, dan siapa saja ingin lewatkan pergi ke Mekah, lewatkan tinggal Mina, nak cukupkan dia kepada 3 hari penuh, fala ithma alaih, juga tidak ada kesalahan dan tidak ada dosa. Liman ittaqa, kedua-dua ini untuk orang jaga syariat. Kedua-dua ini untuk mereka yang jaga syariat. Asalkan dia dapat jaga syariat. Jadi dalam ni ada banyak juga peraturan dia, dan peraturan juga berbeza di antara mazhab-mazhab. Maka penjelasan dengan cara detail itu dia ada dalam kitab lah, kitab mereka. Wattaqullah, kamu semua adalah takut sungguh kepada Allah. Wa'alamu, kamu kena ingat dan yakin, annakum, bahawa kamu semua ilaihi tuhsyarun, kepada Allah lah akan dikumpulkan di pada masyar. Setelah kamu dikumpulkan di sini, kamu juga akan dikumpulkan suatu hari nanti di pada masyar. Jadi takutlah sungguh kepada Allah, walaupun kamu selesai melakukan haji, tak kamu akan dihisap. Ayat seterusnya mengenai perkara-perkara yang dengan perkara inilah jihad perlu disyariatkan. Manusia ni kalau tidak ada jihad, dia tak akan jadi orang yang betul-betul mukmin. Dia boleh jadi mukmin zahir, hakikatnya munafik. Kalaulah tidak kerana jihad, makna mukmin payah nak zahir.
Jadi infak dan jihad sebenarnya suatu latihan, di samping dia merupakan usaha yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dia suatu latihan untuk memastikan orang itu betul-betul mukmin. Betul mukmin. Perkara ini kita akan baca dengan cara lebih panjang dalam surah Anfal dan surah Taubah, iaitu surah yang turun akhir. Di sana ada banyak perkara mengenai kepentingan jihad dan juga infak, yang di antara lain untuk membezakan nifak dengan mukmin tulen, iman tulen. Jadi ayat-ayat yang kita baca ni targhib kepada jihad. Targhib maknanya suatu jenis ayat yang mendorongkan seseorang itu untuk berjihad di jalan Allah. Jadi kalau ada jihad, orang jadi baik semua. Jadi di segi akal pun bila berjihad, mana orang takut mati. Bila takut mati, maka dia akan buat persiapan. Sebab jihad adalah sesuatu yang menyebabkan kita menyebabkan cepat mati. Maka orang akan fikir mati, orang akan fikir akhirat. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Sini nak beritahu, jihad perlu disyariatkan kerana nak menghapus golongan-golongan yang munafik. Iman di segi kata-kata, tidak di segi hakiki. Ada di antara manusia man yu'jibuka qawluhu, seseorang yang perkataan, tutur katanya mengagumkan kamu, menakjubkan kamu, mempersonalkan kamu. Kata-kata dia pun fil hayati dunia, dalam perkara duniawi. Tutur kata dia kadang-kadang memekakkan hati kamu, menakjubkan kamu. Dan dia berbohong. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Dia sanggup menamakan Allah sebagai saksi betapa ikhlasnya dia apa yang ada dalam hati dia. Mana tutur kata dia itu hal duniawi, dia guna nama Allah sebagai saksi ikhlasnya apa yang ada dalam hati dia. Sedangkan orang seperti ini dia munafik. Wa huwa aladul khisam, sedangkan dia paling keras menentang, paling sengit menentang Islam itu sendiri. Tidak seperti mana tutur kata. Tidak seperti mana dakwaan dia, Allah tahu dalam hati dia, dia ikhlas. Sebab apa? Sebab orang seperti ini masih lagi tidak menjadi mukmin tulen, berhajat kepada tarbiyah, infak dan jihad. Orang seperti ini, di segi tutur kata tidak kalah. Memang hebat. Tapi bukan bermakna dia tu mukmin tulen. Selama mana dia tidak bersedia untuk infak dan jihad, dia mungkin munafikin. Dalil dia, wa idza tawalla, apabila dia berpaling daripada kamu, sa'a fil ardh, dia berjalan ke sana ke sini di muka bumi, liyufsida fiha, dengan maksud untuk buat kerosakan di muka bumi dengan melanggari syariat. Di depan kamu macam-macam dia cakap, tapi bila berpaling daripada kamu, saat sini dia bergerak aktif, dia bergerak sungguh-sungguh di bumi ini untuk membuat kerosakan pada bumi ini dengan cara melanggari syariat. Ada saja semayang pun tidak semayang, puasa pun tidak puasa. Wa yuhlikal hartha, dan dia akan membinasakan al-hartha, tanam-tanaman orang Islam. Wan nasla, dan keturunan. Apa makna keturunan? Haiwan-haiwan dan juga manusia. Ini kerja mereka. Tapi depan kamu, cakapan dia tentang tajuk duniawi sangat mengagumkan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Ta'ala tidak suka kepada kerosakan. Jadi menyalahi syariat. Kalaulah terlihat kesalahan dia oleh orang lain, orang mukmin akan nasihat. Orang mukmin akan nasihat sebab saudara sesama Islam. Dia pula apabila dinasihati menjadi sombong, akan melahirkan kesombongan dia. Jadi wa idza qila lahu, apabila dinasihati kepada dia, ittaqillah, kamu kena takut pada Allah, jangan buat begitu. Kamu kena takut pada Allah, kena sembahyang. Kamu kena takut pada Allah, kena puasa. Kamu takut pada Allah, jangan buat tu, jangan buat ni, sebab pelanggaran berlaku. Nasihat apabila sampai kepada telinga dia, akhadhatul izzatu bil ithmi, kesombongan dia
akhadathu menjadikan dia melakukan dosa. Kesombongannya yang ada dalam hati dia menjadikan dia melakukan dosa. Maknanya kesombongannya mempengaruhi dia untuk melakukan dosa. Apa dia? Jadi dia akan jawab balas. Dia akan menolak, dia akan berbohong dan sebagainya. Nasihat kepada dia seolah-olahnya bila dizahirkan kepada orang lain tentang keburukan dia, dia akan melawan. Dia akan menidakkan dengan cara bohong. Itulah dosa. Orang seperti ini kalau dibiarkan, maka dia adalah golongan munafikin. Golongan munafikin zahir saja Islam. Allah kata fahasbuhu jahannamu. Maka cukuplah untuk orang seperti ini, orang Islam nifak seperti ini, jahannam. Wala bi'sal mihadu, dan seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka jahannam. Oleh kerana itu, nak pastikan setiap orang berada dalam Islam yang tulen, dua perkara kena dibawa kepada tarbiyah, iaitu jihad dan infak. Kemudian Allah Ta'ala beritahu tentang mukmin yang tulen, iman dia. Tulen iman dia. Seperti Suhaib radhiyallahu anhu, apa yang ada dalam hadis yang dijadikan sebagai sebab nuzul untuk ayat ini, Suhaib radhiyallahu anhu. Dia kata wa minan nasi, ada di antara manusia yang betul-betul ikhlas. Man yashri nafsahu, satu orang tu dia sanggup jual dirinya ibtigha' mardatillah, untuk mencari redha Allah. Jadi dia tinggal Mekah dengan harta-hartanya untuk bawa diri dia selas minggu untuk jumpa Nabi dan duduk di Madinah. Jadi masa orang nak tangkap dia kata kamu tak perlulah kejar aku ada tinggalkan sekian-sekian harta, kamu pergilah ke sana ambil harta itu, biar dah lepaskan aku. Jadi segala-gala harta yang dia simpan, dia beritahu kepada musuh yang ingin mengganggu dia supaya dilepaskan dia balik pergi ke Madinah bersama Nabi SAW. Jadi ada di antara manusia yang harga nilai dunia ni sudah tidak ada, asalkan mereka boleh duduk bersama dengan Nabi dan belajar dengan Nabi dan berjuang dengan Nabi. Jadi wa minan nas, ada di antara manusia man yashri sini dengan mana yabi', jual. Jadi seolahnya dia jual diri dia dengan bayaran tadi, semata-mata mencari redha Allah Ta'ala untuk pergi ke Madinah, duduk belajar dan berjuang bersama Nabi. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Ta'ala amat menyayangi akan sekalian hamba. Setelah diberitahu tentang dua jenis manusia, manusia yang sudah ditarbiyah, manusia yang belum tarbiyah. Oleh kerana itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, adalah kamu masuk dalam agama Islam keseluruhannya. Jangan satu kaki sebelah dalam Islam, satu kaki lagi duduk di luar. Jadi masuklah Islam keseluruhannya. Ayat ini ada asbabun nuzul. Sebahagian ulama hadis telah bawa mari satu hadis. Ada satu orang tu dia asalnya Yahudi. Yahudi menghormati hari Sabtu untuk ibadat. Apabila dia masuk Islam, hari ibadat telah bertukar kepada hari Jumaat. Jadi mereka ni tak bekerja juga hari Sabtu. Nak jadikan dia sebagai hari ibadat juga. Bukan kerana sokong Yahudi, saja-saja. Dia juga jaga hari Jumaat. Tapi dalam masa yang sama, dia masih lagi menghormati hari Sabtu. Sedangkan dalam Islam, hari yang perlu dijaga untuk sembahyang Jumaat, hari Jumaat saja. Hari lain-lain tidak. Jadi apabila masih ada lagi terbawa perkara seperti itu, bermakna mukmin yang tidak tulen. Mukmin tulen ni dia tinggal semua perkara. Apabila tidak sabit daripada syariat, tinggalkanlah. Mukmin adalah menerima apa yang dibawa oleh Nabi, oleh yang diturunkan oleh Allah. Lain pada itu tidak. Jadi untuk orang Yahudi seperti itulah daripada asbab nuzul ayat ini diturunkan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang telah beriman, masuklah kamu dalam Islam semua sekali. Jangan ambil benda tu separuh, ambil benda ni separuh, dia campur aduk dalam Islam. Tidak boleh. Islam adalah satu perkara yang lengkap. Sudah sempurna. Jika ada sesuatu ditambah, maka apa maksud? Maksudnya kamu anggap Islam ni tak sempurna. Kamu nak sempurna dengan perkara lain.
Jadi tidak boleh begitu. Sekiranya perkara-perkara itu ada dalam Islam, daripada mana datang dia? Daripada bisikan syaitan. Daripada bisikan syaitan. Syaitan nak bersaing dengan syariat Tuhan. Dia bagi juga benda dia. Lama-kelamaan, benda dia yang hidup, syariat mati. Benda dia yang akan hidup. Benda yang dibisik oleh syaitan itu akan hidup, syariat akan mati. Berjayalah dia. Dulu dia letak sebagai saingan. Seperti masyarakat kita hari ini, kalau benda-benda tu sangat masyhur, dia akan buat saingan. Lama-lama orang beli yang dia. Original asalnya orang akan abaikan. Itu cara syaitan. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah pula kamu ikuti jejak langkah syaitan dengan melakukan sesuatu yang luar Islam dalam Islam. Sebab dia bawa mari sebagai saingan. Jangan ikuti jejak langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya lakum, syaitan tu lebih-lebih lagi kepada kamu jenis manusia, aduwwun mubin, musuh yang jelas nyata. Musuh yang jelas nyata. Tapi kalau kamu masih lagi tergelincir dan tidak boleh dikembalikan, ingat, fa in zalaltum, maka sekiranya kamu tergelincir, min ba'di ma ja'atkumul bayyinah, setelah datang kepada kamu segala bukti dan dalil, fa'lamu, kamu hendaklah ingat, kamu hendaklah tahu, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, dia berhak menghukum dan dia boleh menghukum bila-bila masa, hakim, maha bijaksana. Walaupun pada saat itu kamu tak dihukum, oleh kerana Allah nak bagi pada kamu peluang, Allah nak bagi pada kamu masa untuk kamu berfikir, tapi tetap dia akan hukum. Takhwif duniawi. Ayat seterusnya sebagai takhwif duniawi. Dunia dia bukan satu perkara yang boleh jadikan boleh jadikan medan permainan. Tunggu dan lihat. Itu bukan maksud. Dunia bukan satu perkara, satu tempat yang kita boleh jadikan dia sebagai medan permainan. Tunggu dan lihat. Tapi ia adalah satu peluang yang wajib direbut. Tak boleh tunggu dan lihat. Dia kena rebut. Ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran untuk perkara dunia ni, berebutlah kamu dalam memenuhi tuntutan agama. Fastabiqu, fasari'u. Semua ayat-ayat seperti itu bermakna kamu tak boleh tunggu dan lihat. Kamu telah bersegera dan rebut. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada ayat ni, tunggu dan lihat adalah jenis perkara yang membahayakan kepada manusia. Allah kata, hal yanzurun, tidaklah mereka menunggu illa an ya'tiyahumullah, melainkan akan datang kepada mereka daripada azab Allah. Fi dhulalin minal ghamam, mungkin daripada daripada teduhan awan. Mungkin azab itu daripada teduhan awan. Wal malaikatu, ataupun tidak mereka itu menunggu, melainkan didatangi mereka itu oleh malaikat untuk membuat keputusan yang Allah Ta'ala arahkan mereka buat. Wa qudiyal amru, sudah selesai segala urusan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembali segala-gala urusan. Contoh takhwif duniawi. Maknanya kalau tunggu, dia tunggu-tunggu lama-lama akan jadi seperti Bani Israel. Sudah ada contoh-contoh lama. Jenis tunggu-tunggu ni, dia tak akan lari seperti Bani Israel. Dia tak akan lari kecuali akan menjadi seperti golongan Bani Israel. Jadi contoh takhwif ukhrawi. Sal Bani Israel. Tanya Bani Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Banyak mana kami telah bagi kepada mereka tanda dan bukti yang jelas. Banyak mana yang kami bagi kepada mereka, yang ini pada datuk nenek mereka itu daripada sejarah lama, tanda dan bukti yang jelas. Sepatutnya mereka tak perlu tunggu dan lihat. Patutnya mereka dulu tak perlu tunggu dan lihat. Kerana jelasnya dalil, kerana banyaknya dalil, mereka patutnya berebut-rebut untuk melakukan taat. Ingat, wa man yubaddil ni'matallah, dan siapa saja tukar nikmat Allah. Tukar nikmat Allah, ini peluang dan wahyu. Peluang dan wahyu ni nikmat sangat-sangat besar. Dan siapa tukar nikmat Allah,
peluang dan juga wahyu. Min ba'di ma ja'tu, setelah datangnya ayat-ayat Allah Ta'ala daripada wahyu. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah Ta'ala sangat berat hukuman azabnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat berat hukuman azab. Ada soalan, mungkin dalam kehidupan harian ada segolongan manusia yang betul-betul keras menentang Islam, ataupun golongan manusia lalai sungguh-sungguh daripada agama, tapi diberi kepada mereka itu melimpah ruah dengan rezeki, dipenuhi dengan kesenangan. Mereka betul-betul berseronok dalam kehidupan dunia yang serba cukup kepada mereka. Jadi akan ada tanya-tanya, macam mana Allah biarkan begitu? Sedangkan mereka kufur pada Allah. Sepatutnya orang kufur pada Allah tak boleh bagi banyak-banyak. Bagi Allah kadar. Kena bagi banyak-banyak pada orang beriman. Kena bagi banyak-banyak pada Nabi. Jadi ada jenis-jenis soalan seperti itu. Lebih-lebih lagi, orang yang menjadikan dunia ini sebagai neraca untuk kebahagiaan. Lebih-lebih lagi. Allah Ta'ala beritahu, Zuyyina lilladhina kafarul hayatud dunia. Memang diberi perhiasan kepada golongan yang engkar kehidupan dunia. Apa makna dihiasi? Dihiasi kepada golongan engkar dengan keduniaan. Dibisikkan oleh syaitan indahnya dunia-dunia yang mereka cari. Dunia yang mereka cari itu begitu indah. Walaupun tidak ada bersama dunia mereka itu sedikit pun agama. Itu adalah tazyin. Tazyin memang daripada syaitan. Allah jadikan syaitan sebagai asbab untuk bisikkan kepada mereka betapa indahnya dunia. Tidak ada peluang kedua, kalau nak, inilah masa dia. Sehingga tidak ada pun pada mereka itu masa untuk agama, tidak ada pun pada mereka itu peluang untuk mengenali dan mengikuti syariat Allah. Itu dia panggil tazyin. Sehingga sampai tahap wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka memandang begitu rendahnya orang yang beriman. Apabila dibandingkan di segi duniawi, mereka lebih. Kadang-kadang orang beriman ala kadar. Jadi mereka sanggup merendahkan orang beriman. Dan inilah berlakunya kepada dunia. Jadi daripada penjelasan Allah. Bermakna apa yang Allah bagi daripada kehidupan duniawi pada mereka yang begitu cukup, sebenarnya ia adalah tazyin. Benda bahaya tapi dihiasi oleh syaitan bahagia. Perkara yang menyebabkan mereka celaka tapi dibisikkan oleh syaitan, ini adalah segala-gala yang dicari. Dan inilah segala-gala cita-cita yang perlu disempurnakan. Itu tazyin. Jadi kena ingat. Tazyin bukan makna kebahagiaan. Tazyin bukan makna kebahagiaan. Allah Ta'ala beritahu walladzina taqaw, manakala orang yang boleh jaga syariat duduk di dunia ini, apabila mati fauqahum, akan berada dalam derajat yang lebih tinggi yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi apabila kita ambil kira tempat kekal abadi, orang yang mereka persendakan, orang yang mereka pandang rendah dan lemah dan hina ini mengatasi mereka di akhirat nanti, sebab mereka ni akan berada di syurga. Orang kafir, orang ingkar, orang yang lalai akan berada di neraka. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah yang akan memberi rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki tanpa boleh difikir oleh hamba. Bighairi hisab ni tanpa kias, tanpa boleh difikir oleh hamba. Kadang-kadang orang ni tak ada kerja apa pun, lahir-lahirnya dia sudah ada harta daripada ayah dia. Kadang-kadang orang ini habis keluarga bekerja, tapi tidak ada apa-apa yang dapat menampung kehidupan dia. Itu semua daripada ujian Allah Ta'ala, seperti mana kita baca sebelum ini daripada ayat-ayat. Jadi Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada siapa-siapa yang dia kendaki, bighairi hisab, tanpa boleh difikir, tanpa boleh dibuat bandingan. Apa yang Allah Ta'ala bagi itu tetap ujian. Kadang-kadang satu orang yang sama, Allah lapangkan rezeki, juga ujian. Orang tu juga pada waktu lain Allah Ta'ala sempitkan rezeki. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia dulunya semua beriman. Nabi Adam adalah manusia pertama. Dia beriman. Isteri dia Hawa juga manusia yang pertama dari segi wanita. Dia juga beriman.
Jadi kana nasu ummatan wahidatan. Adalah manusia suatu masa dahulu muttafiqina ala tauhid, daripada tafsir Ruhul Mani. Umat yang satu di atas tauhid. Tak ada pun orang syirik pada Allah. Tidak ada pun orang syirik pada Allah. Sehinggalah diganggu oleh syaitan. Apabila diganggu oleh syaitan, barulah munculnya syirik. Sini muqaddar, jumlah muqaddarah. Dulu manusia semua sekali umat yang satu atas tauhid. Apabila ada gangguan daripada syaitan, kerana mereka jauh daripada kitab Tuhan, fakhtalafu, berselisihlah mereka selepas itu. Jadi dalam kitab hadis, dan juga ada dalam ayat syarat-syarat seperti jauhnya Nabi, maka mereka telah berubah. Mana jauhnya mereka dengan Nabi mereka, di segi masa, maka mereka boleh berubah, telah berubah. Jadi jauh dengan Nabi bermakna jauh dengan petunjuk ilahi. Manusia boleh berubah. Jadi jauhnya mereka daripada petunjuk wahyu, manusia akan mudah didorong oleh hawa nafsu. Dan daripada hawa nafsu inilah syaitan guna untuk menjauhkan dan menyesatkan mereka kepada syirik. Jadi fakhtalafu. Maka mereka telah berselisih selepas pada itu daripada bisikan syaitan. Yakni jauh daripada wahyu Tuhan, lalu didekati oleh syaitan. Apabila didekati oleh syaitan, maka mereka telah berselisih. Bersih dengan makna sebahagiannya kekal dalam tauhid, sebahagian lain sudah syirik pada Allah. Ikuran kerana manusia berselisih itulah faba'athallahu nabiyyin. Lalu Allah pilih nabi untuk memperbetulkan orang yang sudah tersasar. Dulu orang mukmin semua setelah jauh dengan Nabi, berjauhan masa dengan Nabi, berjauhan dengan kitab Tuhan, kesempatan dimasuki oleh syaitan dan menyebabkan mereka berselisih di segi agama, di segi akidah. Ikuran kerana itulah faba'athallahu nabiyyin. Lalu Allah Ta'ala pilih ramai nabi-nabi. Dan tugas Nabi mubasyirin, memberi berita gembira. Hal kadang mereka ini memberi berita gembira kepada siapa-siapa boleh kembali kepada tauhid akan diberi syurga. Dan Nabi juga munzirin, hal kadang mereka memberi sentiasa peringatan. Kalau mana-mana mereka yang masih degil dalam keadaan syirik, maka dunia mungkin mereka akan diazab. Lebih-lebih lagi apabila mati mereka akan dihumban dan neraka. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab wahyu. Kami pilih orang paling baik, kami turunkan bersama mereka sebagai bekalan kitab wahyu. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, kitab wahyu yang ada dalam itu kebenaran. Tujuannya liyahkuma bainan nas, untuk mereka iaitu Nabi membuat keputusan dalam perkara apa perselisihan, supaya mereka Nabi membuat keputusan di kalangan mereka yang berselisih. Fi ma ikhtalafu fi, tentang apa saja yang mereka berselisih tentangnya, maka wahyulah keputusannya. Wahyu beritahu begini, itulah yang betul. Bercanggah dengan apa yang beritahu wahyu, itulah yang salah. Jadi Allah turunkan bersama Nabi kitab untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi kembali kepada kitab, selesai. Bercanggah dengan kitab memang berselisih. Allah Ta'ala beritahu wa makhtalafa fihi, dan tidak berselisih mereka pada kitab illa alladhina utu, kecuali orang yang telah diberi kepadanya kitab. Tak berselisih tentang kitab kecuali orang sudah ada padanya kitab. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka segala bukti dan dalil yang ada dalam kitab. Kenapa berselisih? Maf'uli ajli baghyan bainahum, kerana ada sifat dengki. Di antara sifat buruk manusia yang 7 itu kerana ada sifat dengki. Dengki maknanya tak boleh terima kebaikan daripada orang lain. Dengki bermakna tak boleh terima kebaikan daripada orang lain. Kenapa tak boleh terima ajarannya? Kerana wahyu turun pada dia. Kenapa tak turun pada saya? Jadi dengki kerana kebaikan ada pada orang lain, lalu dia tidak mendekatinya dan dia cuba melawannya dan dia nak menghilangkan kebaikan itu. Jadi kedengkian inilah menyebabkan mereka terhalang. Jadi baghyan bainahum, kerana dengkilah yang ada di kalangan mereka itu, sehingga perselisihan tak juga boleh disatukan. Fahadallahu alladhina amanu, maka Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada orang betul-betul beriman.
Sini amanu dengan mana qasadul iman. Maka Allah Ta'ala akan bagi pimpinan hidayah kepada orang yang ingin mendapat keimanan. Limakhtalafu fi, tentang kebenaran yang mereka berselisih padanya. Jadi Allah bagi hidayah kepada orang yang ingin mencari iman, mencari kebenaran tentang yang mereka berselisih padanya tentang kebenaran itu sendiri. Tapi biiznihi, sini dengan mana bifadlihi, dengan kurniaan. Maknanya Allah Ta'ala bagi itu adalah kurniaan besar daripada Allah. Sebab tu Allah tak bagi semua. Allah tak bagi semua. Tapi Allah kendaki semua berikhtiar. Yang Allah bagi adalah daripada kurniaannya. Orang yang dapat kurniaan Allah. Yang tak dapat itu berjalan dengan masyiatillah. Wallahu yahdi man yasha. Dan Allah juga akan beri pimpinan hidayah kepada siapa-siapa yang dia kendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Ayat seterusnya juga mengenai targhib kepada jihad. Boleh jadi dalam jihad akan ada perkara yang mengganggu kehidupan duniawi, ataupun mengganggu keselesaan, atau mengganggu keseronokan dalam kehidupan dunia. Dan kalau manusia itu kadang-kadang bila terganggu dengan kehidupan, perkara yang menyusahkan kehidupan dia boleh jadi berhenti daripada jihad. Kalau berhenti daripada jihad, maka perkara-perkara yang bahaya akan datang kepada dia melalui bisikan syaitan. Oleh kerana itu, jihad perlu diteruskan dalam apa saja suasana. Bermula dengan penyebaran wahyu, sehingga adanya syariat qital, perangi golongan-golongan yang zalim. Jadi targhib kepada jihad, Allah kata, am hasibtum, apakah kamu menyangka an tadkhulul jannah, kamu boleh masuk syurga tanpa kesusahan. Sini muqaddar bila masyaqqatin. Apakah kamu semua menyangka kamu boleh masuk syurga Tuhan bila masyaqqah, tanpa kesusahan? Memang dalam jihad ni kesusahan, tapi ia adalah jalan ke syurga. Jadi apakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga mudah-mudah tanpa kesusahan? Sedangkan wawawul haq, sedangkan lamma ya'tikum, belum datang kepada kamu ujian-ujian Allah yang membuktikan kamu ni berjuang. Sedangkan belum nyata kepada kamu, belum datang kepada kamu mathalul ladzina khalau min qablikum. Mathalu makna peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku pada umat dahulu. Sedangkan belum datang kepada kamu daripada jihad ini peristiwa-peristiwa yang dahsyat kepada umat dahulu. Masat humul baksa, mereka dahulu demi agama ditimpa oleh baksa, kesempitan hidup. Waddarra, kesukaran dan juga mudarat pada diri mereka. Kesengsaraan yang mereka alami kerana diuji pada diri mereka. Wazulzilu, mereka digoncang dengan suasana musuh yang menakutkan mereka. Jadi tiga perkara: kesempitan hidup, kekurangan rezeki, darra maknanya mudarat yang berlaku pada dalaman dan diri mereka, dan digoncangkan dengan musuh-musuh. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu, betapa lamanya masa ujian ini sehingga Rasul berkata, sehingga orang beriman bersama Rasul juga berkata, mata nasrullah, bila akan datangnya bantuan Allah. Bila akan datang, nak beritahu lama masa. Bukan nak beritahu tak yakin kepada janji Allah. Nak beritahu lamanya masa ujian-ujian itu. Jadi kalau kamu nak masuk syurga, tentu sekali kamu kena alami sesuatu yang pernah dialami oleh umat dahulu demi kerana agama. Dan dia hanya ada dalam jihad. Jadi mereka, itu Nabi dan Rasul beserta pengikut-pengikut yang beriman, yang ikhlas, berkata bila akan datangnya nusrah Allah kerana lamanya diuji. Allah jawab, ketahuilah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya bantuan Allah Ta'ala memang dekat. Apa maksud dekat? Maknanya Allah Ta'ala akan bantu dia. Allah Ta'ala akan bantu dia. Bila-bila masa Allah akan bantu.
ditakhirkan bantuan, ada hikmah lain. Ditakhirkan bantuan, ada hikmah lain. Di antaranya, dengan cara ini kamu akan bergantung kepada Allah. Kamu akan banyak berdoa kepada Allah. Kamu akan banyak berdoa dan bergantung kepada Allah. Itu salah satu hikmah. Jadi ketahuilah, bantuan Allah memang hampir. Kerana Allah boleh buat bila-bila masa, dia lewatkan bantuan itu, ada hikmah sebaliknya. Kemudian ada pula ayat-ayat yang bersangkut paut dengan infak. Kerana infak adalah sayap bagi jihad. Ada infak, adalah jihad. Mana gitu? Ada jihad, mesti ada infak. Sebab ia adalah merupakan dua sayap yang kena hidup atau kena terbang bersama. Di sini, mereka tanya kamu, Muhammad, atas tajuk infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tanya kamu, Muhammad, apa yang perlu mereka infakkan? Apa yang mereka perlu infakkan? Allah jawab kepada mereka, apa saja untuk kamu infakkan tidak ada masalah. Yang pentingnya kamu tahu tempat. Kemana infak perlu dibuat? Kemana infak perlu dibuat? Jadi Qul katalah kepada mereka, ma anfaqtum min khairin. Apa saja yang kamu boleh infakkan daripada perkara yang dikira baik, dikit atau banyak. Tempatnya ialah falil walidain, kepada dua ibu bapa, wal aqrabin, kepada kaum kerabat yang dekat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada fakir miskin, wa banis sabil, kepada musafir. Ini adalah golongan yang perlu diutamakan. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kamu buat daripada amalan kebajikan sikit atau banyak, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui tentangnya. Dia akan balas. Kemudian diulangi semula tajuk jihad. Tajuk jihad. Kutiba alaikumul qital, difardukan ke atas kamu perang dalam jihad. Sini qital ni makna cabang jihad. Jihad adalah susah payah. Jihad adalah nama bagi berjuang. Tapi salah satu perkara dalam berjihad, qital, yakni namanya peperangan. Kutiba alaikumul qital, difardukan ke atas kamu perang dalam berjihad. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan dia dibenci sangat-sangat oleh kamu. Kerana menyebabkan susah, kerana menyebabkan mati. Susah kerana harta perlu digunakan. Susah kerana akan ditinggalkan rumah tangga dan kampung halaman. Dan susah kerana berada di dalam medan yang sejasa di sana ada ujian. Berbagai-bagai ujian. Dan boleh membawa pada mati. Jadi, difardukan kepada kamu peperangan, sedangkan dia suatu kebencian sungguh-sungguh kepada kamu. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu benci sesuatu, wa huwa khairul lakum. Dia sebenarnya lebih baik bagi kamu. Kamu nampak dia buruk, boleh jadi dalam jihad ini, dalam peperangan ini ada kebaikan besar untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi kamu suka akan sesuatu, duduk di rumah, tidak berjihad, tidak menginfakkan harta, wa huwa syarrul lakum. Sedangkan dia keburukan besar bagi kamu. Nisbah pada apa? Keburukan besar nisbah pada natijah kekal abadi. Nisbah pada natijah kekal abadi. Jadi kalau kamu berjihad, kamu tak suka. Sangat-sangat tidak suka kerana nisbah pada sementara. Tapi nisbah pada kekal abadi lebih baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu. Allah sebenarnya maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Kamu tidak mengetahui kecuali Allah kadar. Sekadar diberitahu kepada kamu oleh Allah. Kita akan sambung pagi esok. Malam ni kita ada kuliah. Kita akan sambung pagi esok. Kita ganti untuk kuliah malam ni pagi esok. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan
اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه